Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu kembali dalam channel Master Kimia SPM. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung kembali satu tajuk yang kita telah bincangkan. Kita telah upload videonya baru ni, iaitu tajuk bab yang ke-7 dalam silibus baru KSSM tingkatan 4, iaitu tajuk kadar tindak balas ya. Jadi insyaAllah pada kali ini kita akan melihat tajuk yang seterusnya, itu teori pelanggaran. Okey, teori pelanggaran. Untuk pelajar-pelajar memahami ya bagaimana faktor KSSM, kalau kita masih ingat yang kita sebut itu, faktor kepekatan, saiz, suhu dan makin mempengaruhi kadar tindak balas, maka kita kena memahami teori pelanggaran. Okey, teori pelanggaran mengatakan bahawa ya, untuk suatu tindak balas berlaku, untuk suatu tindak balas berlaku, maka zarah-zarah mesti berlanggar antara satu sama lain. Dan yang kedua, pelanggaran yang berlaku ini mestilah pelanggaran yang disebut sebagai pelanggaran berkesan. Syarat pertama untuk berlaku tindak balas, kita ulang balik, zarah mesti berlanggar antara satu sama lain. Yang kedua, pelanggaran yang berlaku itu mestilah pelanggaran yang berkesan. Jadi tidak semua pelanggaran yang berlaku itu pelanggaran berkesan. Hanya pelanggaran yang berkesan saja yang akan menghasilkan tindak balas. Baik. Kemudian ya, cuba kita perhati 4 faktor yang disebut KSSM ya, kepekatan, saiz, suhu dan makin. Bagaimana faktor ini mempengaruhi kadar tindak balas berdasarkan kepada teori pelanggaran. Yang pertama kita tengok faktor kepekatan. Ini antara ayat yang perlu pelajar gunakan dalam menjawab soalan nanti ya. Secara umum kita faham kepekatan tinggi, kadar tindak balas tinggi. Kenapa kepekatan tinggi, kadar tindak balas tinggi? Maka kerana bilangan zarah per unit isi padu tinggi. Ini dia punya istilah ya. Kepekatan tinggi, bilangan zarah per unit isi padunya tinggi, yang nanti akan menyebabkan ya, frekuensi pelanggaran antara zarahnya bertambah, yang kemudiannya akan menyebabkan nanti frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah bertambah. Ini poin-poin yang perlu ada dalam pelajar menjawab soalan berkait dengan kadar tindak balas ya. Yang kedua, faktor saiz. Kalau faktor saiz, apa yang perlu kita sebut? Saiz kecil, kadar tindak balasnya tinggi. Itu kita sudah maklum ya. Saiz kecil, kadar tindak balas tinggi. Kenapa saiz kecil, kadar tindak balas tinggi? Kerana saiz yang kecil mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Maka lebih banyak permukaan akan terdedah kepada pelanggaran, yang kemudiannya frekuensi pelanggaran antara zarahnya bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarahnya bertambah. Dua ayat yang terakhir itu sama saja ya. Yang ketiga, faktor suhu. Suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi. Kita sudah maklum ya. Kenapa? Kerana tenaga kinetik zarah bertambah dengan bertambahnya suhu, dan zarah bergerak dengan lebih laju. Bila zarah bergerak dengan lebih laju, maka frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah dan frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah bertambah. Kata frekuensi itu wajib ada ya. Kemudian makin. Bagaimana makin mempengaruhi ataupun mempercepatkan tindak balas? Kadar tindak balas tinggi jika makin digunakan. Bezanya, kalau makin digunakan, kadar tindak balas tinggi. Kalau tak digunakan, kadar tindak balas rendah. Bagaimana caranya? Kerana makin merendahkan tenaga pengaktifan, yang kemudiannya menyebabkan frekuensi pelanggaran antar zarah bertambah,
dan frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah bertambah. Okey. Untuk makin ya. Makin kalau kita nak buat contoh mudah untuk faham, kita ambil satu contoh ya. Ini kita main gambar raja aras tenaga untuk exothermic. Exothermic maknanya tenaga dibebaskan. Pelajar dah belajar exo-endo ni pasti tenaga 3 ya. Okey, ini ialah EA. EA itu maknanya lintasan tenaga yang perlu dilepasi oleh bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Itu adalah ya lintasan tenaga asal. Bila kita menggunakan makin, tersebut tadi, makin merendahkan tenaga pengaktifan. Jadi tenaga pengaktifannya akan jadi lebih rendah, EA prime itu. Jadi bila tenaga pengaktifannya lebih rendah, maka lebih banyaklah bahan tindak balas yang boleh menghasilkan nanti hasil tindak balas. Okey, itu dari segi gambar rajah yang mudah untuk kita fahami ya. Okey, kemudian contoh penerangan melibatkan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Bagaimana kita nak terangkan nanti dalam soalan ya. Okey, kita ambil contoh. Saiz. Kita ambil contoh saiz ya. Okey, tindak balas antara contoh ya, tindak balas antara HCl dengan serbuk zinc. Okey, serbuk zinc maknanya saiz yang kecil lah ya. Okey, apa yang perlu kita terang? Yang pertama, saiz zinc yang kecil, kadar tindak balasnya tinggi. Kenapa? Kerana mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Okey, poin ini sama dengan poin yang kita sebut tadi. Ya. Okey, kemudian lebih banyak permukaan zinc terdedah kepada pelanggaran. Kemudian ya, poin yang ketiga itu kita nak sebut pelanggaran, frekuensi pelanggaran antara. Okey. Untuk kita mengenal pasti pelanggaran antara apa dan apa, kita buat persamaan kimia. Okey, ini persamaan kimia. Dan kita buat persamaan ion. Okey, persamaan ion. Okey, ini persamaan kimia. Zinc tambah dengan HCl, kita dapat zinc Cl2 plus H2. Okey, ini persamaan kimia ya. Okey, kita bukan nak persamaan kimia ya. Untuk mengenal pasti zarah apa yang berlanggar, kita kena tahu persamaan ion. Okey, jadi kita kena buat persamaan ion. Okey, untuk bentuk persamaan ion, kita perlu potong yang sama, yang ada di kanan, ada di kiri. Okey, contoh ya, yang sama ada di kanan, ada di kiri, sama jenis unsur, sama ya jenis zarah. Jenis zarah itu ada 3 ya, atom, ion, atau molekul ya. Contoh kita katakan Cl pada HCl, kita boleh potong dengan Cl pada ZnCl2 kerana kedua-dua ni adalah ion. Okey. So, ya. Nanti kita ada juga Zn sebelah kanan. Ya, tapi kena ingat Zn di sini atom dan kita ada Zn juga sebelah kiri. Kita tak boleh potong ya, sebab Zn sebelah kanan tu atom, Zn sebelah kiri tu ion. Tak sama dari segi zarahnya. Okey, yang kita hanya boleh potong Cl sahaja. Jadi, bila Cl sudah kena potong, kita akan dapat persamaan macam ni. Okey, Zn tulis balik 2H plus, sebab H itu Cl ni sudah tak ada, dia bentuk ion ya. Zn itu Cl dah kena potong, Zn itu bentuk ion, Zn2 plus H2. Okey. Daripada persamaan ion, baru kita tahu zarah apa yang berlanggar. Maka zarah yang berlanggar ialah zarah Zn atom dan juga H plus ion. Maka kita pun jawab ataupun kita pun tulis frekuensi pelanggaran antara ion H plus dan atom zinc bertambah. Frekuensi pelanggaran berkesan bertambah. Okey, 2 ayat terakhir itu wajib kita ikut saja. Senang. Frekuensi pelanggaran antara apa tu kita tentukan melalui persamaan ion, dan frekuensi pelanggaran berkesan bertambah. Okey, baik. Contoh kedua, katakan kita guna ya faktor suhu. Okey. Tindak balas antara asid alkoholik dan natrium, larutan natrium tiosulfat pada suhu tinggilah ya. Okey, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik zarah. Itu sebagaimana kita sebut tadi ya. Maka zarah bergerak dengan lebih laju. Okey. Kemudian ya, kita nak sebut ya, pelanggaran tu nanti. Ya. So kita nak tahu apa yang berlanggar, kita kena buat persamaan ion. Okey. Untuk buat persamaan ion, kita buat persamaan kimia dulu. Okey, ini persamaan kimianya.
Ya, asid dan klorid dengan natrium tiosulfat, kita akan dapat natrium klorida, sulfur dioksida, sulfur dan H2O. Okey, mana yang ada sebelah kiri dan kanan yang kita boleh potong yang sama jenis unsur, sama jenis darah. Okey. Maka kita ada Cl pada HCl, Cl di situ bentuknya ion, dan Cl pada NaCl juga ion. Okey, ada lagi tak yang kita boleh potong? Okey, kita boleh potong Na pada Na2S2O3 itu ion, dan Na pada NaCl juga ion. Baik. Okey, ada lagi tak? Okey, mungkin pelajar tanya H ada sebelah kanan, sebelah kiri, dan H ada sebelah kanan. Ya. H sebelah kiri itu ialah ion, ya, HCl. H itu ion. H pada H2O itu molekul, tak boleh potong, ya. Maka yang kita boleh potong hanya dua saja, Cl dan Na. Maka kita tulis balik yang tinggal 2H plus tambah H2O3 2 minus ionnya. Sebab Na dah kena potong, dapat SO2 plus S tambah H2O. Okey. So daripada sini kita tahu apa yang berlanggar. Yang berlanggar adalah ion H plus dan ion tiosulfat. Okey, maka kita tulis frekuensi pelanggaran antara ion H plus dan ion H2O3 2 minus bertambah, ion hidrogen dan ion tiosulfat, ya. Kemudian frekuensi pelanggaran berkesannya bertambah. Okey, ini cara nak terang. Okey, kemudian bagaimana pula kita nak membanding kadar tindak balas dan menghuraikan berdasarkan teori pelanggaran. Okey, membanding biasa kita ada dua set, dua eksperimen. Contoh, eksperimen 1, kita guna tindak balas antara 2 gram ketulan kalsium karbonat dan asid nitrik cair. Eksperimen 2, kita gunakan, ya, serbuk 2 gram juga, tapi serbuk kalsium karbonat dengan asid nitrik cair. Okey, antara 1 dan 2, apa bezanya? 1 guna ketulan, 2 guna serbuk. Okey, contoh ni pelajar boleh rujuk dalam buku Master Kimia SPM kita tingkatan 4, ya. Boleh rujuk. Ini contoh yang pertama tu. Okey. So, bezanya satu saiz besar, satu saiz kecil. Okey, bagaimana cara kita nak hurai? Boleh rujuk dalam modul kita tu, ya. Okey, kadar tindak balas eksperimen 2, okey, lebih tinggi daripada eksperimen 1. Sebab eksperimen 2 menggunakan serbuk. Kenapa? Kerana eksperimen 2 mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih besar. Okey, ayat ini ayat yang sama tadi kita sebut tadi. Kemudian, ya, lebih banyak permukaan kalsium karbonat, ya. Sorry, bukan zinc, kalsium karbonat. Lebih banyak permukaan kalsium karbonat terdedah kepada pelanggaran dalam eksperimen 2 berbanding eksperimen 1. Okey, sebab 2 tadi menggunakan serbuk. Okey, kemudian poin ketiga, kita nak sebut frekuensi pelanggaran antara apa dan apa itu. Maka kita kena buat persamaan ion. Okey, untuk buat persamaan ion, kita buat persamaan kimia dulu. Okey, ini persamaan kimia kita. CaCO3 tambah 2HNO3 arrow CaNO3 2 plus CO2 plus H2O. Okey. So, untuk persamaan ion, kita kena potong mana sama kiri dan kanan. Okey, mana yang sama? Okey, NO3 dan NO3. Okey, kemudian mana lagi yang sama? Okey, mungkin pelajar kata Ca dengan Ca. Ca belah kiri, kena ingat, ya, Ca belah kiri itu bentuk molekul. Kenapa bentuk molekul? Sebab kalsium karbonat adalah garam yang tak larut. Bila tak larut, dia tidak mengion, maka dia bentuk molekul. Kalsium nitrat, Ca di sini bentuk ion. So, bentuk tak sama. Tak boleh potong, ya. Jadi, kita boleh potong NO3 saja. Jadi, kita akan dapat nanti CaCO3 plus 2H plus. Anak panah. Ca2 plus, ya, sebab NO3 dah kena potong. Jadi, Ca itu bentuk ion. Kemudian yang lain-lain kita tulis balik. CO2 plus H2O. Okey, daripada persamaan ion, kita boleh tahu apa yang melanggar. Iaitu CaCO3 berlanggar dengan 2H plus. Dengan H plus, ya. So, kita tulis frekuensi pelanggaran antara ion H plus dan molekul CaCO3 dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Kemudian kita ulang ayat yang terakhir itu, frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, bertambah, kadar tindak balas bertambah. Okey, baik. Ini satu contoh, ya, yang ada dalam modul kita itu. Jadi, ya, pelajar-pelajar boleh cuba terus buat apa yang ada dalam modul kita itulah, insya-Allah, ya. Jadi, ya, banyak lagi yang anda perlu ketahui insya-Allah dalam tajuk ni.
Ya, nanti kita akan sambung lagi mungkin dalam ya video-video kita yang seterusnya daripada kami Master Kimia SPM. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.